Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang anak-anak semua. Ustazah harapkan yang anda semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik dengan waktu PKP macam ni. Saya nak semua jaga kesihatan, jaga diri, banyakkan minum air masak untuk elakkan diri kita ni daripada terkena wabak yang merebak ini, insya-Allah. Okey. Okey, hari ni kita tak dapatlah bertemu di dalam Google Meet, tapi Ustazah sempat buat rakaman sebab besok Ustazah ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi hari ni Ustazah rakam untuk sesi pembelajaran hari ni punya, esok punya kelas lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anak-anak semua boleh buka kitab ibadat. Hari ni kita nak belajar buku ibadat. Kita nak belajar ibadat tentang cara-cara untuk mandi wajib. Okey, kita nak belajar tentang cara-cara mandi wajib. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, alamak, tak nampak pula. Okey. Tengok dekat situ. Yang pertama, menghilangkan najis pada badan terlebih dahulu. Tengok dekat kitab kan. Kat kitab dia kata menghilangkan najis pada badan terlebih dahulu. Pasal mandi ni Ustazah memang dah banyak kali terangkan kepada awak semua kan. Kita banyak sangat belajar tentang skop mandi ni. Untuk cara-cara mandi ni sebenarnya lebih kurang je. Mandi sunat, mandi harus ke, mandi wajib ke, dia punya skop memang lebih kurang sama. Tetapi untuk mandi wajib ni adalah lebih detail sebabkan mandi wajib ni untuk mengelakkan diri kita ni daripada najis lah, untuk hadas besar macam haid dan sebagainya kan. Okey, kita tengok yang pertama, menghilangkan najis pada badan terlebih dahulu. Untuk mandi wajib ni semestinya kita kena hilangkan najis pada badan. Maksudnya macam mana? Jika ada kekotoran ke, ada tanah-tanah, ada tai ke apa ke, tolong bersihkan, pastikan betul-betul bersih sebelum kita nak mulakan untuk mandi wajib. Kita tengok yang ni pula. Yang kedua ni adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ketika memulakan mandi. Macam Ustazah cakap sebelum ni, setiap apa yang kita lakukan ni memang kita akan bermula dengan bismillah. Dalam setiap apa yang kita lakukan memang kita telah dididik kan untuk kita mulakan dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Bukan sahaja dalam mandi wajib, dalam perkara apa yang kita lakukan memang disunatkan untuk kita memulakan membaca bismillah sebelum melakukan apa-apa. Okey, kita tengok yang ketiga pula, membasuh kedua tapak tangan sebanyak 3 kali. Okey, membasuh kedua tapak tangan sebanyak 3 kali. Basuh kedua tapak tangan ni, kita basuh ni sebanyak 3 kali. Bila kita dah lakukan sebanyak 3 kali ni, itu adalah sunat lah. Macam kita ambil wuduk kan. Bila kita ambil wuduk ni kan memang kita disunatkan untuk membasuh setiap apa yang kita lakukan tu, membasuh dengan 3 kali. Yang wajibnya hanya sekali je kalau kita ambil wuduk ni. Kita basuh sekali je. Kalau 3 tu sunat. Tetapi kalau kita tengok pandangan para ulama, Rasulullah semua buat 3 kali. Jadi sebabkan itulah sunat melakukan sebanyak 3 kali. Macam tu juga dengan mandi wajib. Cara yang ketiga kan membasuh kedua tapak tangan ni. Basuh kedua tapak tangan ni sebanyak 3 kali. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, dekat kitab muka surat 32. Okey. Tengok muka surat 32. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya apa pula? Yang keempat adalah membasuh kemaluan. Okey, seeloknya bila membasuh kemaluan ini dalam keadaan cangkung. Untuk apa? Untuk bagi meratakan air tu betul-betul sampai ke celah-celah kubur dan dubur kita. Okey, kalau dalam keadaan berdiri pun tak ada masalah. Boleh je sebenarnya, air akan sampai juga. Tapi kita kena pastikan kita sental tu betul-betul kena
kena sampai ke kulit. Jangan sampai tak kena tau. Pastikan kena dekat kulit. Macam tu juga dengan bila mandi wajib ni. Seeloknya bila membasuh kemaluan tu disunatkan dalam keadaan cangkung. Bila dalam keadaan cangkung, kita akan yakin kan air tu mesti akan mengalir dekat kulit kita. Okey. Kita tengok yang seterusnya pula, yang kelima apa dia? Mengambil wuduk sebelum mandi. Kita tengok kan betapa indahnya Islam ni. Apabila kita nak memulakan sesuatu itu dalam keadaan yang sangat bersih, kita kena ikut tata cara yang betul, yang tertib kan. Kita kena hilangkan najis, lepas tu kita kena baca bismillah, lepas tu kita basuh kedua tapak tangan, lepas tu kita bersihkan dulu kemaluan kita, lepas tu kita ambil pula wuduk sebelum mandi. Sebab apa? Ini adalah sunat. Okey? Kalau nak buat boleh, kalau tak nak buat pun tak apa, tapi seeloknya buatlah kan. Sebab nak dapatkan pahala lebih, buatlah. Mengambil wuduk sebelum mandi. Lepas dah ambil wuduk, buat apa? Yang keenam pula apa dia? Jirus air ke atas kepala. Okey, tak nampak pula. Okey, jirus air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Okey, jirus air ke atas kepala ni sebanyak 3 kali sambil niat pada jirusan pertama. Macam yang Ustazah cakap sebelum ni kan, bila kita nak mandi apa-apa mandi je, pada jirusan air yang pertama tu kita niatlah, sahaja aku mandi hadas besar, mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Jangan cakap kuat-kuat dekat bilik air. Sebab dalam bilik air kan tak elok kan cakap ayat Quran. Seeloknya cakap dalam hati saja. Sambil nak jirus air kat kepala tu, sambil tu kita niat, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey. Lepas tu bila dah jirus, dah niat semua, basuhlah kepala sebanyak 3 kali. Okey. Sambil pada niat pada jirusan yang pertama. Okey, jelas kat sini. Kita tengok yang seterusnya pula. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, tengok yang seterusnya, muka surat 34. Yang ketujuh adalah mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. Mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. Dalam apa jua yang kita lakukan, tak semestinya mandi wajib je kita kena dahulukan sebelah kanan. Kalau kita nak buat apa-apa benda sekalipun pun, memang kita akan dahulukan belah kanan kan. Kita makan belah kanan, kita nak masuk rumah belah kanan, kita nak buat apa-apa semua belah kanan. Betul tak? Macam tu juga dengan mandi wajib. Bila kita mandi wajib, disunatkan untuk kita mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. Okey? Kita tengok yang seterusnya pula, yang ke-8, menggosok dan meratakan air ke seluruh badan. Okey, bila dah jirus pada anggota sebelah kanan pula, lepas tu kita jiruslah belah kiri pula. Jangan belah kiri pula terlupa kan. Memang dekat kitab tak ada cakap, tapi kita boleh fikir dengan logik kan. Bila dah jirusan dekat anggota sebelah kanan, lepas dah dahulukan belah kanan, kita dahulukan pula belah kiri. Macam tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang ke-8 adalah menggosok dan meratakan air ke seluruh badan. Okey, menggosok tu macam saya cakap lah, gosok kan. Mata ni gosok betul-betul kan. Bulu kening, bulu hidung sampai hidung ada bulu kan. Lepas tu gosok betul-betul. Yang ada rambut panjang tu letak betul-betul, gosok betul-betul sampai kena ke kulit kepala. Lagi apa? Bulu ketiak kan. Kalau ada bulu tebal tu pastikan betul-betul sampai dekat kulit kepala. Lagi apa? Bulu ari-ari, bulu kemaluan, bulu kaki, bulu apa-apa segala bulu ke dalam apa jua yang kita lakukan lah. Bila ada kulit kat badan kita ni, maknanya kita kena ratakan sampai kena kat kulit kita ni, supaya mandi wajib kita ni dalam keadaan yang sah. Okey, kita tengok yang ke-9 pula, mandi di tempat yang tertutup. Takkanlah kita nak mandi dekat tempat yang terbuka kan. Takkanlah tak malu kan nak mandi kat tempat orang nampak. Memang kita akan mandi di tempat yang tertutup lah kan. Takkan mandi kat tempat terbuka. Tapi ini untuk peringatan lah, mandi di tempat yang tertutup. Elakkan mandi di tempat yang terdedah. Okey, kita tengok yang terakhir sekali. Okey, kejap.
Okay, kita tengok yang terakhir sekali. Apa dia? Membaca doa selepas mandi. Okay, apa dia membaca doa selepas mandi? Tengok doa setelah wuduk, setelah tayamum, setelah mandi junub. Mandi junub ni apa? Mandi jenabah. Maksudnya bersetubuh. Okay? Apa dia doanya? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Okey, apa dia maksudnya? Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang sangat suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Okey, itulah antara doa selepas mandi. Senang je kita nak ingat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, lepas tu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Okey. Okey, jelas setakat ini sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp saya ataupun tanya dalam grup. Okey, nanti Ustazah akan bagi kerja sekolah, tugasan. Tolong siapkan, tolong laksanakan dengan baik. Tolong salin dalam buku, elok-elok, molek-molek. Okey. Nanti Ustazah akan bagi dekat dalam grup WhatsApp lah, dalam bentuk PDF. Nanti buat dalam buku tulis cantik-cantik. Jangan lupa tulis tarikh dan hari, dan jangan gunakan pen ataupun color pencil warna merah. Okey. Okey, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada petang ini, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua yang sudi tengok rakaman saya mengajar pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.